الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan satu yang harus pada akal bagi Allah ta'ala itu, iaitu tentu membuatkan mungkin atau meninggalkan dia mungkin. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsiratul Adani bi Alhani Bakuratil Amani. Hanya berbaki beberapa helai sahaja lagi. InsyaAllah kita akan cuba habiskan. Tengok kata musannif rahimahullah, dan satu yang harus. Tu. Pada di sini tuan musannif, tuan pengarang kitab tidak menggunakan lafaz sifat. Biasanya dalam kitab-kitab biasa tulis dan satu sifat yang harus. Tu. Biasanya kitab-kitab tulis gitu kan. Tu. Tapi pada dia tak tulis. Dia kata dan satu yang harus. Dan satu yang harus, yakni satu perkara yang harus. Kenapa dia tak mulakan dengan sifat? Dia tak kata harus tu sifat. Kerana haruh-haruh ni bukan sifat. Sifat Allah Ta'ala ni tak ada haruh. Wajiblah sifat Allah Ta'ala tu. Sifat Allah Ta'ala ni tak ada haruh. Ada pun satu yang harus ni, ini sanda pada ta'alluq iradat. Sanda pada ta'alluq iradat. Kita iktibar pada sifat iradat Allah Ta'ala. Mana sifat Allah Ta'ala bukan iradat, kudrat. Sanda pada sifat kudrat. Apa? Yakni perkuasa Allah Ta'ala. Yang dengan ada sifat perkuasa itulah Allah Ta'ala mengadakan mungkin dan juga meniadakan mungkin. Baik, mengadakan mungkin dan juga meniadakan mungkin itu adalah perkara yang harus pada akal. Gitu. Perkara yang harus pada akal, bukan perkara yang wajib pada akal. Ada tu. Dan dari sini jadi wawul isti'naf. Jadi dan itu hanya untuk memulakan ayat baru. Itu. Dan yakni wawul isti'naf, satu yang harus, yakni satu perkara yang harus. Ni nampaknya isyarat bagi mubtada. Sebab sini jadi wawul isti'naf, maka sini jadi mubtada lah. Bermula satu yang harus, yakni satu perkara yang harus. Harus tu harus pada akal, bukan harus pada syarak. Tu harus pada akal. Faham molek tu? Sebab tu pada ayat sakut, harus yang harus pada akal. Tu yakni pada tilikan akal, pada suluhan akal. Lagu tu. Tu harus bagi, takluk pada kata harus ni. Bagi ni takluk pada kata harus. Harus tu bagi Allah Ta'ala itu, iaitu khabar kat sini. Ni, iaitu tentu salah satu daripada membuatkan apa-apa mungkin. Tu. Tentu salah satu. Tengok comel pada ayat kait. Tentu salah satu daripada mungkin. Tentu salah satu daripada membuatkan. Salah satu lagu mana? Kalau nak buat, maka terjadi. Bukan buat dan juga menjadi dan juga meniadakan dalam satu masa. Membuat dan juga meniadakan dalam satu masa. Mana boleh? Faham ni? Tu. Tu iaitu sifat yang bukan perkara yang haruh. Tu bagi Allah Ta'ala tu tentu, yakni mesti tu. Tentu yakni mesti salah satu daripada membuatkan, yakni menjadikan. Tu maksud membuat. Tu tentu salah satu daripada membuatkan. Membuat apa? Membuatkan apa-apa mungkin. Sebarang mungkin lah yang Allah Ta'ala berkehendak untuk buat, maka Allah Ta'ala akan buat.
Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk meniadakan perkara yang telah ada, harus juga bagi dia. Tu, membuatkan apa-apa mungkin, tiada lawannya membuat. Gitu. Ni tiada lawannya membuat. Apa lawan bagi membuat? Yakni tidak membuat. Jadi tidak membuat tu tidaklah. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala nak membuat, maka tidak membuat tu tak ada lah. Tak ada, tak sabit lah. Bila kita kata Ahmad sedang tidur, tu, maka tidaklah lawannya. Mana? Ahmad sedang jaga. Bila kita kata Ahmad sedang tidur, maka lawannya tu tidak. Mana? Ahmad sedang jaga. Sedang jaga tu tak ada lah. Tidaklah bagi Ahmad sebab Ahmad sedang tidur. Faham ni? Gitulah juga bila kita kata Allah Ta'ala tentu harus bagi dia untuk harus bagi akal kita, bagi Allah Ta'ala tu, harus pada akal kita, bagi Allah Ta'ala, tentu salah satu daripada membuatkan apa? Membuatkan apa-apa mungkin. Tu. Atau tentu, yakni tentu salah satu. Begitu. Atau tentu, yakni tentu salah satu. Salah. Iaitu tentu salah satu daripada membuatkan apa-apa mungkin. Atau tentu meninggalkan dia mungkin. Jadi meninggalkan perbuat. Gitu. Ataupun meninggalkan membuat. Dia hazaf tu. Dia hazaf perkataan membuat. Meninggal di sini bukan makna mati. Meninggal di sini makna meninggal membuat. Gitu. Jadi mesti salah satu, sama ada buat ataupun tidak buat. Kalau Allah Ta'ala membuat, maka terjadilah perkara tersebut. Bukan membuat dan juga meninggalkan membuat itu dalam semata. Tak boleh. Ni ad-didani la yajtami'ani, kaedah dia kan. Ngaji dah dulu. Tu. Membuatkan apa-apa mungkin atau meninggalkan, yakni meninggalkan perbuat akan dia mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni makhluk lah. Tu. Cuma mungkin dan juga makhluk ni dia satu makna kan. Mungkin makhluk hadis tu satu makna je. Cuma berbeza dari sudut iktibar. Di mana mungkin ni iktibar pada perkara yang boleh ada dan juga boleh tiada. Itu dinamakan mungkin. Kalau makhluk, kita iktibar bahawa makhluk tu sesuatu benda yang dijadikan. Gitu. Alam pun sama juga. Alam, bila iktibar alam maksudnya apa? Benda yang selain daripada Allah. Dah. Iktibar maksudnya sama tak? Maksudnya sama je. Dah. Habis itu. Tiada membuat, atau tentu meninggalkan dia mungkin. Tiada membuatnya mungkin. Yang ni tiadalah membuatnya mungkin bila Allah Ta'ala nak meninggalkan. Yang ni nak meninggalkan perbuat ataupun nak meniadakan sesuatu yang telah ada. Baik ni, meninggalkan sesuatu meniadakan sesuatu yang telah ada. Bila Allah meniadakan, maka buat tu tidaklah. Baik ni. Bila Allah Ta'ala nak mengadakan mungkin, maka ada. Dan tidaklah lawan bagi mengada tu mana? Yakni tidak mengada, tak ada lah lawan dia. Bila Allah Ta'ala nak meniadakan, maka lawan bagi tidak meniadakan tu tak ada lah. Mana? Lawan bagi tidak meniadakan, yakni mengadakan. Jadi mengadakan tu tidaklah bila Allah Ta'ala nak meniadakan. Macam kita khabar dia, Ahmad tidur, maka lawan tidur tu tak ada bagi Ahmad. Gitu. Erti mana ni? Erti tentu salah satu tu. Takut kita tak faham lagi. Tentu salah satu tu lagu mana? Erti tentu salah satu tu. Erti tentu salah satu tu. Salah satu daripada kedua membuat dan juga meninggal tu. Domain jangan molek. Tu. Yang ni tentu salah satu daripada kedua membuat dan meninggal tu. Dengan tentu. Tu. Baca gana ni. Baca mula. Tu. Salah satu, yang ni tentu salah satu salah satu daripada kedua membuat dan juga meninggal tu. Dengan tentu, yakni dengan mesti. Yang ni mesti salah satu lagi tu. Tu. Dengan mesti salah satu. Bila nak mengada maka terjadi. Tu. Bila nak meniadakan maka terjadi tu tidak. Lagu tu. Tentu salah satu tu dengan tu jadi takluk pada kata tentu salah satu. Tentu salah satu mana? Hak atas tu.
tentu salah satu atas takluk situ. Tentu salah satu tu dengan ditilik kepada dirinya benda ni. Tu dirinya mungkin lah. Tu payah nak cari. Tu tentu salah satu tu dengan ditilik kepada diri mungkin. Yang ni ditilik pada diri dia tu sendiri, ditilik pada zat mungkin tu sendiri. Mungkin tu haruh nak mengada, nak miada macam kita. Haruh. Kita ni nak ada dan juga nak tiada pun kita nak. Kita ni nak ada pun haruh dan nak tiada kita pun haruh. Tu. Jangan tilik pada iktibar ta'alluq ilmu. Jangan. Baik ni. Bila kita iktibar pada ta'alluq ilmu ataupun ta'alluq iradat, dia jadi wajib pula. Lagu mana? Dalam ilmu Allah Ta'ala, waktu sekian-sekian ni kita ada. Tahun sekarang ni, 2023. Di dalam ilmu Allah Ta'ala, siap sedia kata kita ni akan apa? Pada tahun 2003 ni kita ada. Kita masih hidup lagi dalam tahun 2003. Tu. Maka benda tu wajib terjadi. Wajib terjadi. Walaupun tilik pada asal mungkin, nak ada mungkin dan juga nak meniadakan mungkin ni, nak ada mungkin ataupun nak tak ada mungkin ni, harus je pada akal. Itu tilik pada asal. Tapi kalau tilik pada ta'alluq ilmu, dia jadi lain. Jadi wajib pula. Ataupun ta'alluq tilik pada ta'alluq iradat, jadi wajib pula. Di mana Allah Ta'ala menentu. Kita nak buat sekarang ni, kita makan pukul 10 contoh. Pukul 10 kita makan Maggi contoh. Allah Ta'ala tentu. Bila tentu? Sejak azali lagi Allah Ta'ala tentu. Baik. Bila Allah Ta'ala tentu sejak azali lagi pukul 10 kita makan Maggi, maksudnya apa? Kita ada dah. Kita ada. Maka ada mungkin ketika perkara ketika waktu tersebut wajib. Dia panggil wajib aridi. Wajib yang telah kedatangan. Tahu. Faham ni? Dia wajib, dipanggil wajib aridi. Wajib yang kedatangan. Tapi harus zati. Mana diri zat mungkin tu harus. Tu. Tapi jadi wajib aridi bila tilik pada ta'alluq ilmu. Dan juga ta'alluq ta'alluq apa tu? Ta'alluq sifat iradat. Lagu tu. Habis. Tu. Tentu salah satu tu dengan ditilik kepada diri mungkin. Tiada iktibar, yakni tiada diiktibarkan ta'alluq. Tiada diiktibar ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu hak mana? Hak tanjizi qadim. Ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim. Bukan iktibar situ. Kalau iktibar pada ta'alluq ilmu tanjizi qadim, ada kita ni wajib. Sebab apa kita ada sekarang ni? Ada kita sekarang ni. Baik. Ada kita bila kita tilik pada ta'alluq ilmu, jadi wajib ada. Sebab apa? Sekarang ni realiti kita tengah ada. Pada wakil, pada nafsul amri, pada realiti sebenar kita tengah ada. Maka ada kita di dalam tilik pada ilmu ataupun tilik kepada sifat iradat jadi wajib. Tapi pada hukum asal kita harus untuk kita ada. Gitu. Dan ta'alluq iradat atau dia kata ta'alluq ilmu dengan yang ni tiada dengan ditilik tu tiada dengan iktibar ta'alluq iradatnya Allah. Tu faham ni. Bukan kita tilik pada ta'alluq iradat, kerana ada kita. Kalau tilik pada ta'alluq iradat, Allah Ta'ala menentu untuk kita ada, maka wajib perkara tersebut terjadi. Kalau Allah Ta'ala menentu kita ni terjadi pada waktu sekian, tiba-tiba pada wukuk, pada hakikat sebenar kita tak ada pun waktu sekian, masuk menunjuk atas Allah Ta'ala tu lemah. Kalau ilmu, kita tilik pada ilmu, waktu sekian ni ada dalam ilmu Allah, kita tengah buat gapo-gapo, tiba-tiba pada realiti sebenar tak ada kita. Jadi jahil Allah Ta'ala. Nampak ni? Tu. Jadi tilik pada diri perkara tersebut, bukan tilik pada aridi, benda yang telah kedatangan, tapi tilik pada diri ataupun zat perkara tersebut. Faham ni? Habis. Maka bahawasanya tu. Maka bahawasanya domino sya'ni ni wajib. Maka bahawasanya nya mana? Nya ni ada domain ke tak ni? Tu. Maka bahawasanya yakni ditilik pada ta'alluq ilmu dan juga ta'alluq iradat tu wajib, yakni menjadi wajib.
Wajib pada akal kalau kita tilik pada takluk ilmu ni juga takluk iradah. Faham ni? Tetapi aridi, tetapi walaupun wajib tu, wajib mana? Wajib aridi bukan wajib zati. Wajib aridi yang kita ada, wajib yang telah kedatangan. Aridi yang telah kedatangan. Wajib aridi, wajib yang telah kedatangan. Maknanya apa? Asal kita harus je untuk ada. Faham ni? Tapi ditilik pada takluk ilmu dan juga takluk iradat Allah Ta'ala, dengan takluk tanjizi koding bagi ilmu dan juga takluk tanjizi koding bagi iradat. Wajib kita ada, tapi wajib aridi bukan wajib zati. Lagu tu. Ada pun salah satu dengan ketiadaan tentu. Gana pula nak faham ni sini ni. Ni pada ni nak pening-pening orang ni. Habis. Tengok. Ada pun salah satu dengan ketiadaan tentu. Maka iaitu tak tentu mana-mana satu tu wajib. Ada pun salah satu sama ada ataupun tiada. Tentu salah satu. Tu. Salah satu tu dengan ketiadaan tentu. Yakni tak tentu salah satu. Wajib. Dan berhimpun keduanya, berhimpun mana? Membuat dan juga meniada. Berhimpun dalam semasa lah ni maksud dia. Tu. Dan berhimpun keduanya membuat dan juga meninggal tu ataupun meniada tu dalam semasa waktu mustahil lah pula. Tu. Ni jawab dia duduk sini ni. Dan berhimpun keduanya, kedua mengada ataupun membuat dan juga meninggal berbuat tu mustahil. Jawab dia duduk sini. Mustahil. Kalau berhimpun dua-dua, yakni membuat dan juga meniada dalam semasa, boleh? Tak boleh. Tu. Membuat dan juga meninggal berbuat dalam semasa, mana boleh? Bila Allah Ta'ala menentu untuk berbuat, maka terjadi buat. Faham ni? Bila Allah Ta'ala menentu untuk meninggalkan perbuat, maka tak ada lah buat tu. Faham ni? Tu. Maka berhimpun dua tu jadi mustahil. Tu. Dan ketiadaan keduanya, kedua mana? Kedua membuat dan juga meninggal perbuat tu, hak tu pun mustahil kok. Faham ni? Yang ni tak tentu salah ketiadaan kedua-dua. Yang ni tak ada buat dan tak ada meninggal. Hak tu kok. Maka sini jawab. Maka kedua mana? Kedua berhimpun keduanya tu dan juga ketiadaan kedua tu mustahil. Mustahil lah. Bila tak ada dua-dua, mustahil. Faham ni? Macam juga kita kata jirim, bagi satu jirim mesti tentu salah satu, sama ada bergerak atau diam. Faham ni? Kalau kedua-dua sekaligus gising, kedua-dua sekaligus dia gerak dan diam. Contoh kita kata pen. Sebatang pen ni dalam semasa waktu sekarang ni, minit sekarang ni ataupun saat sekarang ni, pen ni duduk dalam keadaan bergerak dan juga diam sekaligus. Gerak dan diam, boleh tak? La tasawwaru fil akli. Tak boleh kita nak tasawur, tak boleh kita nak gambar pada akal kita. Dah lagu tu. Kalau gitu kak, mesti tentu salah satu. Yang ni sama ada peng ni bergerak ataupun peng ni tidak bergerak. Mesti tentu salah satu. Bila kata peng ni bergerak, maka tidak bergerak tu tidak lah. Bila kata peng ni bergerak, peng ni tak bergerak, maka bergerak peng tu tak lah. Yang ni mesti tentu salah satu. Kalau berhimpun kedua-dua, mustahil. Dah kalau tak ada kedua-dua pun mustahil juga. Tak ada kedua-dua lagu mana? Contoh pada peng tadi lah. Kalau tak ada kedua-dua mana? Dia tak gerak dan dia tak diam. Nak lagu mana? Tak gerak tak diam. Tak boleh nak tasawur pada akal kita. Faham ni? Jadi berhimpun kedua-dua juga tak ada kedua-dua tu mustahil. Mustahil. Habis. Dan dalil harus dari sini pun jadi wawul isti'naf. Dan dalil harusnya apa ni? Membuat dan juga meninggalkan berbuat tu. Dan dalil yakni perkara yang menunjuk di atas harusnya membuat dan juga meninggal berbuat tu, jikalau bahawasanya jikalau tiada harusnya, tu kalau tak harus, apa maksud tiada harus? Yakni wajib. Gitu. Tiada harus yakni wajib. Kalau kita mengaji fiqh pun kita juga dalam kitab-kitab Arab sebut la yajuz. Contoh la yajuz disebut. Dia sebut tiada harus. Maka tiada harus dengan makna wajib. Sini pun gitu juga. Jikalau tiada harus yakni wajib atau Allah Taala menjadikan mungkin. Faham ni? Ataupun meniadakan mungkin wajib.
Ni nescaya tiada mendahulukan adanya mungkin oleh Adam, yakni oleh tiada. Tu. Kalau kata Allah Ta'ala tu wajib buat kita ni. Tu, maka kita ni coding jugalah kalau kita ni wajib. Ni. Kalau kita wajib, kita ni wajib ada. Maka kita pun coding jugalah. Faham ni? Tu. Mana dah? Jikalau tiada harus yang wajib, nescaya tiada mendahulukan adanya mungkin oleh Adam, yakni oleh tiada. Tak didahului oleh tiada dululah. Macam kita lah ni. Asalnya kita ni mari tubik daripada tak ada dulu, baru ada lah ni. Buktinya kita ada surat beranak lahir pada tahun sekian. Faham ni? Itu menunjuk bukti bahawa kita ni baru ada. Tu. Bila kita kata baru ada kok, ada kita ni. Bukan wajib lah. Bukan wajibul wujud lah. Bukan satu benda yang wajib. Bukan zat yang wajibul wujud lah kita ni. Bukan zat yang wajib ada lah kita ni. Maksudnya apa? Kita ni harus je lah ada. Apa? Dah ada, kita ada permulaan. Tak ni? Ada permulaan bagi ada kita. Tu ditilik pada asalnya. Harus kita ni sama berat. Antara ada dan tak ada tu sama berat. Faham ni? Tiba-tiba kita berat li ada. Pada waktu imkan. Tiba-tiba berat li ada kita ni. Maka terjadi kita ni pada waktu sekarang ni. Tu bila terjadi, masa harus je lah Allah Ta'ala nak mengadakan kita dan juga nak meniadakan kita. Bukan wajib. Habis. Atau akan ketiadaannya. Atau mana ni? Atau pada kata ada. Tu. Baca mulalah. Jikalau tiada harusnya Allah, yakni harusnya, bukan harusnya Allah dah. Tu. Bahawasanya jikalau tiada harusnya membuat dan juga meninggal tu, yakni apa? Tiada harus, yakni wajib membuat dan juga meninggal tu, nescaya tiada mendahulukan akan ketiadaannya mungkin. Tu maksudnya apa? Tak ada awal jugalah mungkin tu. Kalau mungkin tu jadi benda yang wajib untuk ada. Mungkin ni ada benda yang wajib untuk ada. Kalau gitu kalau mungkin ni jadi benda yang wajib untuk ada, maka mungkin ni tak ada awal lah bagi dia. Faham ni? Tu. Tapi mungkin ni ada awal tak? Ada awal. Kita, bukti kita. Surat beranak kita tu, lembu ada awal tak bagi dia? Ada. Lembu lahir tahun sekian. Maksudnya apa? Lembu pun ada awal. Ni. Tu. Ketiadaan yang lahir. Ketiadaan yang lahir. Ketiadaan yang lahir ni yang dahulu sebelum daripada ada tu. Tu maksudnya lahir. Tu. Tu. Tiada mendahulukan akan ketiadaannya oleh adanya. Nak tak tiada mendahulukan akan ketiadaannya, ketiadaan mungkin tu oleh adanya mungkin. Habis tu. Dan iaitu ketiadaan mendahulukan Adam, yakni ketiadaan mendahulukan oleh tiada tu, akan adanya mungkin. Yakni mungkin tu hak benda hak ada, hak mari li tak ada tu. Dan iaitu ketiadaan mendahulukan Adam, yakni ketiadaan mendahulukan tiada akan ada. Bagi mungkin tu nak ada dia tu mari kolik tak ada dulu. Tu. Dan ketiadaan mendahulukan ada, dan ketiadaan ni apa dia kata? Ketiadaan mendahulu atas itu. Tu. Iaitu ketiadaan mendahulu ada akan adamnya mungkin itu mustahil. Sama dua ni dah. Tadi nak menjelas ke apa? Dia nak jelas kalau mungkin tu. Dia nak jelas ke apa sini? Yakni kalau mungkin tu tak ada mari kolek tak ada dulu. Tiada mari lek tak ada dulu. Hak tu mustahil. Dua ni sama je ni. Ini buat pening kepala kita je. Tu mustahil. Tu. Sebab apa? Sebab mungkin ni mestilah daripada tak ada dulu. Baru dia ada. Tu. Macam arash.
Ni hak pok Wahabi duk kata Allah Taala duduk atas arash tu. Arash tu baharu ke qadim? Baharu. Jadi arash tu termasuk di dalam perkara yang harus ada, bukan wajib ada. Sebab apa kata dia harus ada? Sebab dia baru ada. Kalau dia qadim, maka dia sama-sama dengan Allah Taala qadim. Ta'addudul qudama mustahilun. Jadi berbilang benda qadim mustahil. Tu. Sambung. Maka mustahil pula tiada harusnya. Tu. Bukti dulu situ. Baik. Kita ni, mana bukti kata kita ni ataupun mungkin ni adalah perkara yang harus untuk ada? Iaitu dengan ditilik bahawa mungkin ni mari balik tak ada dulu. Ni, mari balik tak ada baru kita ada ni. Kalaulah kata kita ni benda yang wajib ada, tentu kita ni tidak ada permulaan. Gitu kesimpulan dia. Kalau kita ni benda yang wajib ada, maka tentulah kita ni tidak ada permulaan bagi ada kita. Faham ni? Baik, tu. Mana pula dalil kata kita ni bukan benda yang mustahil? Tu. Maksudnya apa? Kita ni harus je. Bukan kita ni mustahil. Baik. Kalaulah kata kita ni mustahil untuk ada, kalau kita ni mustahil untuk ada, nescaya pada waktu sekarang ni kita tak ada. Tapi sekarang ni kita ada tak? Ada. Hak boleh cakap ni sebab apa? Sebab kita ada lah. Wah ni baru boleh cakap. Tu. Maka menunjuk di atas kata kita ni bukan wajib ada dan juga bukan mustahil ada. Lepas tu bukan wajib, bukan mustahil, harus je untuk ada. Gitu. Habis. Maka mustahil pula tiada harusnya mungkin. Yang ni tiada harus. Bukan harusnya mungkin, salah baca domain. Maka mustahil pula tiada harus, yakni tiada harus membuat dan juga meninggal tu. Meninggalkan berbuat tu. Mustahil lah juga. Sebab apa mustahil? Hak dalil kita beri tadi. Kalau kata kita ni ataupun mungkin ni mustahil untuk ada, maka tentulah mungkin pada waktu sekarang ni tak ada. Tapi sekarang ni mungkin ada tak? Ada. Mana bukti? Ni kita mungkin lah ni. Boleh cakap, boleh kelih, nampak habis. Kelih tahu dah kelih. Kelih nama saya tengok lah. Boleh kita tengok tengok bunga, pokok, rimah, gajah, buah. Sebab apa? Sebab kita ni ada. Kita ni ada. Bila kita kata ni kita ni ada, maka mustahil tak ada kita tu mustahil. Ni. Tu. Habis. Dan iaitu tu. Dan iaitu mana ni? Tu. Dan iaitu tiada harus tu. Merujuk pada dua-dua ni. Dan iaitu mana dah? Dan iaitu yakni wajib ada kita ataupun wajib ada mungkin. Tu. Wajib ada mungkin dan juga wajib ataupun mustahil tak ada mungkin. Wajib ada mungkin dan juga mustahil tak ada mungkin tu nyata batilnya. Dia kata nyata batilnya, jadi jelas zahir lah batilnya, jadi bohongnya, nipunya. Ni tu nyata tu takluk pada kata nyata dengan pandangan. Macam mana ni? Dengan pandangan, yakni pandangan akal. Buat lagu tu berarti situ wakaf, jangan baca pandangan ini sekalian tabatan. Mapuh baca gitu. Pakai amak tak faham kalau baca kitab itu. Wakaf situ. Nyata batilnya tu boleh baca batil, boleh baca batal, dua-dua boleh baca. Nyata batilnya nyonya mana? Nya wajib ada mungkin dan juga tu mustahil ada mungkin tu nyata tu takluk pada kata nyata. Nyata dengan pandangan, yakni dengan tilikan akal. Buat lagu tu. Ya hazaf tu. Habis. Ini wakaf situ berarti tu. Jangan baca terus. Ini sekalian tambatan iman. Tu. Ini sekalian. Mana ini? Ini sekalian. Sekalian ni merujuk pada banyak dah. Ini sekalian. Mana? Start daripada sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Dulu kita belajar start daripada wujud tu. Tu. Sehingga sifat mustahil. 20 wajib, 20 mustahil. Mustahil masuk ke jalan istihalah lah. Gitu semua belajar kan. Mustahil masuk ke istihalah. Bukan mustahil masuk ke mustahil. Ni mustahil masuk ke mustahil mapuh lah. Ni lemah. Masuk ke lemah. Mana lemah tu lah?
Lemah tu masuk sifat Allah Taala. Lemah sifat Allah Taala, habislah. Iktikad lagu tu kufur lah, kufur lah. Baik ni. Dah. Iktikad lagu mana? Tak lemah Allah Taala. Tak lemah tu panggil apa? Istihalah. Tu. Banyak lah ni, banyak kali lah ni jumpa ni. Nah, muka surat apa tu? Pada buat penegasan dah kita ngaji dulu. Kalau tak faham lagi apa beza istihalah dengan mustahil ni, belajar dulu hak tu. Ni, kena pergi ulang mula video awal-awal dulu. Ni. Tu. Kedua beza tu antara mustahil dengan istihalah, jangan tukar. Jangan tukar. Beza keliru makna mustahil dengan makna istihalah ni, hak keliru hak dulu tu, hak jadi debat tu. Syekh Ali Al-Jamburi tu dengan Syekh Tok Diskam tu. Syekh Ali Al-Jamburi silap faham. Apa? Mustahil tu qadim. Mustahil bukan qadim. Apa ni? Tu mustahil bukan qadim. Dah. Apa hak qadim tu? Hak qadim tu istihalah. Kalau mustahil qadim cepat pasang makna. Lemah Allah Taala. Qadim lemah Allah Taala. Sedia kala Allah Taala lemah. Mapuh iktikad lagu tu kufur lah. Dah. Iktikad lagu mana? Iktikad istihalah tu qadim. Apa istihalah qadim? Tak lemah Allah Ta'ala tu lah qadim. Betul tak lemah Allah Ta'ala qadim? Allah Ta'ala tak lemah. Bila tak lemah ni? Qadim lagi dia tak lemah. Betul tak? Betul. Sebenarnya Syekh Ali Al-Jamburi tu nak masuk gitu juga. Tapi dia salah faham ibarat. Dia tak faham apa kaedah mutakallim ini, dia tak faham. Sehingga dia jadi semabuk, keliru. Gitu. Sebab tu Tok dia kata apa? Royak lah. Nak tahi royak nak tahi. Ia apa kata? Nak makan nasi royak nak makan nasi. Ni kau begitu. Ni kita apa? Kita ulur nasi nak tahi. Ni. Dah ia bukan kau begitu rasanya. Ikan begini. Nak tahi royak nak tahi. Ni. Tu. Ni kita ulur tahi nak nasi. Tok dia sekali kau begitu. Bekeng ya. Bekeng. Dah sehingga Syekh pengarang kitab kita ni, dia gelar kepada Tok Diskan ni singa ataupun rima tanah Melayu. Nak kata backing tak backing dia. Backing tu sehingga Tok Guru dia gelar kata dia tu singa rima tanah Melayu. Dan ketika mana apa Tok Diskan ni nak balik ke tanah Melayu ni, nak minta izin kepada nak balik ke tanah Melayu, atau bukan minta izin lah, pada suruh dia balik ngajar ke tanah Melayu ni. Dah habis dah. Banyak dah dia ni belajar. Dah. Lepas tu pada kata jaga-jaga orang Melayu. Sebab apa? Ni rima tanah Melayu nak turun ni. Rima tanah Melayu nak turun. Tu. Bukan barang-barang lah dia tu. Orang alim juga, alim Usuluddin. Anak murid kepada Syekh Ibrahim ni. Syekh Tok Diskan tu anak murid kepada Syekh Ibrahim ni. Sangat aktif lah dia, terutama dalam ilmu Usuluddin. Bukan ilmu Usuluddin sajalah, banyak. Ilmu makulatnya ada, dia bahas kitab Mabda'ul Fikrah. Mabda'ul Fikrah tu. Ia bahas ilmu makulat Qajawi. Mudah faham. Boleh belajar lah kitab ya, mudah untuk faham. Kalau kita belajar kitab makulat hak lain-lain, rasa payah sikit nak faham. Tapi belajar makulat Tok Diskan faham mudah. Termudah. Tapi kalau orang KL Lumpur mungkin payah sikit lah. Sebab dia apa? Dia tulis tu kut bahasa kampung dia. Ni bahasa taning dia. Bahasa Kelantan taning tu ni. Habis. Bolehlah mengaji kitab tu. Dia bahas ilmu makulat sedap dalam tu. Makulatul Asyarah. 1 Jauhat, 9 Arak. Ngaji dalam tu lah. Baik ni. Ilmu fiqh ada juga. Dia bahas bab semelih. Dalam kitab Asasul I'tiqad, bahagian belakang sekali tu. Ada dibahas berkaitan dengan sembelih. Tengoklah. Aling sungguh dia. Bahas bab zikir dia juga. Dia tulis kitab tentang zikir-zikir. Bahas tentang dajjal, tentang kiamat pun ada juga dia. Tu hebat dia ni. Ni. Ilmu hadis pun dia boleh. Ilmu makulat pun boleh. Ilmu kalam asal cara lah. Itu pakaian dia dah. Makulat, kalam tu asal cara lah. Itu memang ilmu pakaian dia dah. Habis. Tu. Ini sekalian, ini mana? Ini sekalian yang ni start daripada wajib, hak masuk di atas jalan wujub. Wajib tu masuk oleh wujub. Mana wajib masuk ke wujub? Contoh kidang, kita ambil soal kidang. Okey, kidang maksudnya apa? Sedia. Maka masuk ke wujud. Masuk ke wujud lagu mana? Yang ni mesti sedia. Lagu tu. Mesti sedia. Kidang ni tak nampak mana. Cuba kita ambil bakak.
Bakok, apa maksud bakok? Kekal. Okey, masuk ke jalan wujud. Masuk ke jalan wujud. Mana? Yakni mesti Allah Taala kekal. Tu hak mustahil pula masuk ke jalan istihalah. Yakni mana? Binasa. Binasa Allah Taala tu mustahil. Dah masuk ke mana? Masuk ke istihalah. Lagu mana? Yakni tentu tidak binasa. Gitu. Tak binasa. Tu lagu tu. Masuk ke mustahil. Dan juga satu hak arus sekarang yang kita tengah belajar. Jadi 20 masuk ke wajib. Tu 20 masuk ke mustahil atas jalan istihalah, dan satu yang haruh ni. Jadi berapa? Jadi 40, 41. Jadi itulah sekalian itulah tambatan iman. Tambatan iman yang bergantung dengan ketuhanan. Jadi tambatan iman yang bergantung dengan hukum ketuhanan, yang bersangkut paut dengan Allah Taala. Lagu tu. Yang bergantung dengan ketuhanan. Yang mengandung, yang ni sifat mana ni? Yang bergantung ni sifat bagi tambatan iman. Yang mengandung ni pun sifat bagi tambatan iman tu. Tambatan iman tu yang mengandungkan dia tambatan iman. Yang mengandungkan dia tambatan iman. Hak mana? Hak 41 tadi tu. Hak bersangkut paut dengan Allah Taala tu. Mengandung tu. Mengandung di sini dengan makna mengandung secara lazim buat gitu. Mengandung secara lazim. Ataupun boleh tengok apa? Yang melazimkan oleh la ilaha illallah. Boleh tengok apa itu? Yang melazimkan. Bukan mengandung dengan mana tadammum. Mengandung dengan mana? Macam berah berisi dalam plastik. Itu kita panggil mengandung secara tadammum. Akidah ni bukan mengandung secara tadammum. Tapi mengandung secara lazim. Tikai turuk. Ini. Tikai turuk ataupun secara lazim lah. Mengandungkan dia tambatan iman tu oleh la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah tu masuk 41 sifat dalam tu. Sebab tu kita orang mukmin ni bila kita sebut la ilaha illallah biar berisi. Nak berisi nak buat kan? Kena mengaji lah. Mengaji ke apa? Mengaji ilmu akidah. Ni. Kalau tak mengaji ilmu akidah, sebutlah la ilaha illallah. Parutuh, pacabu atak pun tak ada guna, sebut la ilaha illallah. Tapi tak masuk gambar satu dalam hati dia. Ni. Sebab tu dalam hadis sebut tu, siapa-siapa hak mengakhiri kalam dia dengan sebut la ilaha illallah tu, dakhalal jannah, maka akan masuk dalam syurga. Orang kata mudahnya masuk syurga. Lah, mudah lah. Nak belajar tu payah, bukan semata-mata sebut la ilaha illallah masuk syurga. Biar la ilaha illallah kita sebut tu berisi. Ni sebut pun tak faham. La ilaha illallah tu apa makna? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tu bukan makna bodoh. La ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah, itu maksud ataupun terjemahan sahaja. Alih bahasa naqalal kalam minal lughatin ila lughatin ukhra. Tu bukan makna ma yuradu bil lafzi. Ataupun ma yu'na minal lafzi. Bukan makna. Dan makna la ilaha illallah apa? Dulu kita mengaji dulu. Erti la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Tu erti kena faham dek. Faham makna dia apa? Maknanya la ilaha illallah yakni Allah jua Tuhan. Kau dah ayat dah. Makna la ilaha illallah Allah jua Tuhan. Kalau kita mengaji lebih lagi, makna la ilaha illallah ada berapa? Ada 3. Ada 3. Mana? Iaitu makna la ilaha illallah secara iltizamiyah dia panggil. Yakni makna la ilaha illallah secara lazim. Apa? La mustaghniyan an kulli ma siwah. Ini. Tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang melainkan Allah. Maksudnya apa? Allah je terkaya. Itu makna la ilaha illallah secara iltizamiyah. Ada makna secara mutabakah. Bila sebut la ilaha illallah, makna secara mutabakah. Bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah, makna secara mutabakah. La ma'buda bihaqqin. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada ma'bud, tidak ada zat yang disembah dengan sebenar. Illallah melainkan Allah. Yani Allah je zat yang sebenar. Yang betul bila kita sembah. Lagu tu. Ada makna secara tadammum. Bila sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna secara tadammum? Yakni Allah jua Tuhan. Allahu ilahun faqat. Lagu tu. Allah je Tuhan. Tu makna secara tadammum.
Bila sebut la ilaha illallah, erti la ilaha illallah apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu erti. Maksud Allah jua Tuhan. Hak pada we ni, hak dulu. Tu biar kita faham begitulah. Bila sebut Allah je Tuhan. Tu bila sebut Allah je Tuhan. Mari secara tikang turuk. Apa? 41 yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Tu dah. Bila sebut la ilaha illallah biar berisi. Dia sebut la ilaha illallah, dia sila makna apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Sila tu. Sila tu tak jadi. Tak mari. Bila sebut la ilaha illallah, kita zikir kan lepas semayat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak nak wari ketika tu bukan wari erti, wari makna. Wari arti apa payah sebab tu jadi panjang tu la ilaha illallah. 4 hari tak sudah lagi. Dah apa nak tikai turut payah tu. La tiada ilaha Tuhan melainkan Allahu Allah. Tu silap tu payahlah. Dah nak silap mana mudah. Tu tiada Tuhan melainkan Allah. Yani Allah je Tuhan. Dalam hati kita duk main la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah je Tuhan gitu. La ilaha illallah, Allah je Tuhan, Allah je Tuhan, Allah je Tuhan. Itu. Sebab tu berisi bila orang sebut tu. Bila orang yang belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, dia sebut la ilaha illallah, dia tu berisi. Bukan sebut semata-mata bodoh sebut itu je. Macam lembu kenyang. Mana? Sebut la ilaha illallah macam lembu kenyang. Lembu kenyang kan bila kita ulur makanan pun tak muh dah. Mana? Gitu kita sebut la ilaha illallah tak belajar. Tak ada macam tak ada apa-apa, tak ada isi. Tak ada manis, tak ada rasa kemanisan. Sebab tu sebut la ilaha illallah tak ada gawasa apa-apa. Sebab apa? Sebab tak belajar, tak kenal. Tak makrifah pada Allah Ta'ala. Tu. Habis. Tu jadi hak tu lah 41 tu lah. Dia panggil 41 tu tambatan iman yang bergantung, yang bersangkut paut dengan ketuhanan yang terkandung, yakni yang secara lazim oleh la ilaha illallah, dan mengandungkan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu oleh makna Muhammadur Rasulullah. Dan ni jadi matan dan ni matan, dia tak ada kurungan selagi. Stok selagi sini kurungan. Dan tu matan mengandung aqaid yang bergantung tu, hak tu jadi syarah dah. Dan ni nak jadi apa ni? Dan ni isti'nah ke apa? Tengok pada ayat dah. Qauluhu, katanya kata musannif, dan mengandungkan ila akhirih tu, dan mengandungkan mana ni kalimah pada yang sebut ni, dan mengandungkan aqaid yang bergantung yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu. Tu ila akhirih itu sehingga habis halal dia lah. Ini takdir memberi ketahuikan ataf. Jadi dah sini jadi ataf pada ayat dah. Pada ayat buat penjagaan. Kalau pada ayat buat tak buat penjagaan, memang confirm apa isti'naf ni. Dan sini jadi isti'naf. Tapi pada ayat dah. Dan sini memberi ketahui ataf. Ataf mana? Ataf kerana, yakni ataf kepada lafaz kerana makna pesuruh yang pada matan itu. Tu ataf kerana makna pesuruh yang ada pada matan mana? Ni ataf ni kerana makna pesuruh itu utusannya Allah tu. Sehingga akhir tu ataf kepada. Ni kepada ni takluk kepada ataf. Ataf kepada lafaz kerana makna Tuhan yang ada pada awal matan. Mana? Muka surat berapa? Tulis sini muka surat. Muka surat 5 baris kedua. Tengoklah muka surat 5 baris kedua. Kena cari pula. Muka surat 5 baris kedua. Ni kerana makna lafaz Tuhan itu ialah tupanan bagi tiap-tiap barang yang lain terkaya. Tu atas itulah, kerana makna Tuhan itu ialah tupanan. Atas itu. Oh gila, jauh dah. Jauh. Tu jangan main-main kita dia. Habis. Ni kalau nak kira lah, kalau tak mau kira pun tak apalah apa ni. Tak mau kira pun faham dah. Dan mengandungkan aqaid, apa aqaid? Yakni pegangan-pegangan gitulah aqaid. Dan mengandungkan aqaid yakni simpulan iman. Tengok.
dan mengandungkan aqaid, yakni simpulan iman ataupun aqaid, yakni pegangan-pegangan tu yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu oleh makna Muhammadur Rasulullah. Jadi dua lafaz kalimah tauhid tu kan dipanggil dua kalimah syahadah tu mana? La ilaha illallah, lepas tu Muhammadur Rasulullah. Tu. Jadi Muhammadur Rasulullah tu menunjuk pada perkara yang bergantung paut, bersangkut paut dengan pesuruh-pesuruh. Jadi kita maklumlah di dalam ilmu tauhid ataupun dalam ilmu akidah ni ataupun ilmu usuluddin ni dia ada 3 rubuk. Dia panggil ada 3 rubuk. Ada 3 rubuk. Ada 3 rubuk iaitu rubuk uluhiyah ataupun dipanggil rububiyah. Rubuk yang kedua ataupun bahagian yang kedua, kita ada rubuk nubuwah. Rubuk nubuwah. Dan rubuk yang ketiga ia panggil rubuk sam'iyat ataupun ghaibiyat. Itu. Jadi ada 3 rubuk lah di dalam ilmu akidah ni. Kalau dalam ilmu fiqh pun ada juga rubuk dia. Mana? Dalam ilmu fiqh ada rubuk ibadat. Bab sembahyang tu, bab puasa masuk situ lah, rubuk ibadat. Yang kedua rubuk muamalat. Berkaitan dengan jual beli, gada, sewa, faraid masuk situ. Betul, ada rubuk tadi rubuk muamalat, rubuk ibadat dua dah. Rubuk munakahat, iaitu rubuk berkaitan dengan nikah kahwin, cerai, masuk situ lah. Lepas tu ada rubuk jinayah, tu masuk situ, politik pun masuk situ. Jinayah banyaklah, hukum curi, hudud masuk situ belaka. Jadi dalam hukum dalam fiqh ada 4 tu lah. Ada 4 rubuk, dalam ilmu akidah ada 3 rubuk. Habis. Tu habis. Tengok kerana makna. Kerana ni ilat pada kata mengandung tu. Mengandung aqaid yang bergantung paut dengan Muhammad Rasulullah tu apa? Kerana makna pesuruh itu ialah utusannya Allah. Bila sebut pesuruh-pesuruh ni utusannya Allah. Yani Allah seorang yang diutuskan. Tu seorang yang diutuskan untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan hukum syariat. Lagu tu. Kerana makna pesuruh itu utusannya Allah, yang antaranya Allah dan antara hamba-Nya Allah. Tu yang menjadi utusan, utusan Allah yang menjadi antara, yakni perantaraan gitu. Perantaraan, yakni antaranya Allah dan antara hamba-Nya Allah. Jadi Nabi itu seolah-olah jadi perantaraan antara Allah dan juga bagi seorang hamba biasa dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Antara ni dia panggil perantaraan tu, perantaraan maknawi lah, bukan tu bukan perantaraan hakiki, bukan. Kerana Allah Ta'ala tu bukan berjihad. Jadi perantaraan tu yakni Pak Yusokmo dah sebut kalimah tu. Perantaraan tu jadi perantaraan maknawi. Bukan perkataan hisi, bukan perantaraan hisi ataupun perantaraan hakiki, bukan. Habis. Tahu. Kerana beberapa hikmat. Kerana ni ilak pada kata utusan tu. Tu sebab apa jadi utusan antara Allah dengan kita tu? Jadi perantaraan antara Allah dengan kita tu kerana beberapa hikmat. Beberapa hikmat yang sir dan harapannya Allah. Kerana beberapa hikmat. Hikmat tu takluk pada kata hikmat pada menyampaikan hukum-hukum, yakni hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum syarak, wajib, mustahil, haruh. Siapa bawa hari tu wajib, mustahil, haruh tu? Nabi. Apa ni? Nabi lah bawa hari. Tu. Antara hikmat dibangkitkan Nabi, itulah untuk menyampaikan hukum-hukum taklifiyah kepada orang-orang berakal ni.
Dan ilmu atau pada kata hukum untuk menyampaikan ilmu. Ilmu-ilmu, banyaklah ilmu-ilmu tu. Ni fiqh, syariat, walaupun zaman Nabi tak ada lah apa nama hukum fiqh, hukum usuluddin. Nah, nama-nama ilmu tu. Nah, nama fiqh, usuluddin, tasawuf tu tak ada lah zaman Nabi. Nama-nama tu cuma ulama dia kelompokkan. Faham ni? Tapi ilmu agama dibawa oleh siapa? Oleh Nabi kita. Sehingga kita kenal ketuhanan, kenal Allah Ta'ala, kenal syurga neraka. Sebab apa? Sebab Allah, sebab Nabi bagi kepada kita. Dan lainnya, banyak lagi lah perkara ghaibiyah. Siapa bagi? Tentang kiamat. Tu. Ataupun perkara yang telah berlaku dulu-dulu. Faham ni? Siapa bagi cerita tu? Nabi. Tu. Kepada ni ta'aluk pada kata menyampaikan. Ta'aluk pada kata menyampaikan. Jangan tukar. Jangan salah ta'aluk. Menyampaikan tu, menyampaikan ilmu-ilmu hukum-hukum dan lain tu kepada hamba-Nya Allah. Tu, kepada hamba-Nya Allah. Kerana beberapa hikmat. Tu ilat pada kata menyampaikan. Tu pula. Menyampaikan tu kerana beberapa hikmat. Buti situ. Setengah daripada nyonya hikmat. Gitu. Setengah daripada nyonya hikmat dibangkitkan Nabi dan juga Rasul kepada kita tu mengingatkan janjian nyonya Allah seperti barang yang telah terdahulu pada menyatakan makna ini kalimah. Tu kalimah mana ini kalimah? Kalimah tauhid la ilaha illallah tu. Tengok ia buat angka 9. Kerana apa? Kerana beberapa hikmat, setengah daripada nyonya hikmat tu mengingatkan janji-janjiannya Allah. Dia buat angka 9. Tengok. Qauluhu, kata musannif, janji-janjian. Baca janji-janjian tu. Yakni mengaku hamba. Janji-janjian tu apa? Yakni mengaku hamba-hamba. Tu mengaku hamba-hamba dia, manusia ni, pada alam zar. Pada alam zar. Apa alam zar? Yakni alam benih. Gitu. Ketika alam zat, yakni ketika alam benih, tatkala bertanyakan dia Allah. Bertanyakan dia hamba oleh Allah. Fa'il pada kata bertanya dah. Gitu. Bertanyakan dia siapa ni? Dia hamba oleh Allah. Oleh tu jadi fa'il pada kata bertanya. Jangan tukar. Tu bertanyakan dia hamba oleh Allah. Allah Ta'ala bertanya tu dengan firman Allah, alastu bi rabbikum. Kan Allah tanya dia dalam alam musyahadah. Tu ketika mana kita ni ditanya pada roh kita ni, sebelum kita ni nak ditiupkan kepada untuk lahir ke dunia, maka ditanya kepada kita di masa alam benih tu. Ditanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Maka apa kita akan jawab? Dengan kata mereka itu hamba-hamba Allah tu, bala. Bahkan bala ni sebenarnya dia lebih kuat daripada na'am. Yang patutnya jawab na'am lah, tapi na'am tu rendah sikit. Bila sebut bala, dia lebih kuat. Bala lebih kuat, lebih tahqiq. Tu bala, bahkan syahidana, bersaksilah oleh kami, ataupun mengakulah oleh kami, mung tulah Tuhan aku. Baik ni, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan? Allah tanya. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhanmu? Allah tanya gitu Maka kita jawab mana? Bala. Dulu kita jawab ni dulu. Allah Ta'ala tanya kita, tiap-tiap orang ni Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhanmu? Maka tiap-tiap kita ni lahir atas dunia ni, kafir tak kafir, Islam acong ke acong, tu dia akan jawab ke mana? Bala syahidna, bahkan bersaksilah oleh kami, mung tu Tuhan aku. Gitu. Kita akan sebut gitu dulu sebelum kita lahir ni. Gitulah kita sebut dengan depan Allah. Bila Allah tanya, adakah aku ni Tuhanmu? Semua manusia jawab, aku mu tu Tuhan aku bersaksi mu tu Tuhan aku. Tapi bila lahir ke dunia,
tak mengaku pula Tuhan. Ada kafir. Tahu, menyembah berhala. Kafir lah tu. Ni. Dulu masa duduk di alam zar, masa duduk di alam benih, bila Allah Taala tanya adakah aku ni Tuhanmu? Maka semua jawab, mu tu Tuhan aku belaka. Semua jawab aku tu. Tapi balik ketika kita lahir, semai apa dok. Tu beratlah. Habis. Tu kerana beberapa hikmat. Okey. Daripada mengingatkan janji-janjiannya Allah seperti barang yang telah terdahulu. Mana barang yang telah terdahulu hak sebut tu? Seperti terdahulu pada menyatakan makna ini kalimah, yakni ini kalimah tauhid. Pada muka 3 tu. Habis. Maka tiada membenar akal akan bahawa dijadikan seseorang akan utusannya Allah yang patut dengan ini maqam, melainkan bahawa wajib ada padanya, pada utusan tu 4 sifat. Tu. Tengok. Maka tiada membenar akal, yakni tiada membenar oleh akal. Maka tiada membenar oleh akal akan bahawa dijadikan seseorang. Dijadikan apa? Dijadikan akan utusannya Allah. Ni maf'ul tsani panggil ni. Maf'ul awal mana? Dijadikan seseorang ni panggil maf'ul awal. Maf'ul pertama. Akan utusannya ni maf'ul kedua. Maf'ul tsani panggil. Tu. Itu kalau nak i'rab lah. Tu dijadikan seseorang tu akan nak utusannya Allah. Allah nak ambil seorang-seorang tu jadi nabi. Tu sebenarnya dia dah ada ilmu dia baik ni. Jadi Allah Taala nak ambil seorang-seorang tu jadi nabi yang patut dengan ini maqam. Apa yang patut dengan ini maqam? Yang layak dengan ini maqam, yakni ini kedudukan. Kedudukan mana? Kedudukan sebagai utusan, sebagai nabi ataupun rasul tu. Tu. Melainkan ni istisna pada kata tiada membenar. Yakni dibenar oleh akal tu bahawa wajib ada padanya, pada seorang nabi tu ataupun seorang utusan tu 4 perkara. Mesti ada 4 perkara ni hak bersepakai dengan zat utusan tu. Tiap-tiap nabi, tiap-tiap utusan yang Allah Taala lantik tu mesti bersepakai, yakni mesti bersifat dengan 4 sifat ni. 4 sifat ni 4 sifat besar lah. Ada lagi sifat-sifat nabi hak lain tu. Ni. Tapi 4 ni hak besar ni. Macam juga sifat Tuhan. Sifat Tuhan bukan 20. Banyak sifat Tuhan ni tak terhingga dia sendiri hak tahu sifat dia banyak mana. Faham ni? Begitu juga dengan sifat nabi, bukan 4 je, banyak sifat nabi. Tapi 4 ni hak wajib kita tahu. Tu. 4 sifat. Erti mana? Erti bahawa wajib ada padanya 4 sifat tu yang lagi akan datang. Tu yang lagi akan datang oleh sebutnya secara tafsilnya. Nya mana ni? Nya perkara. Dia akan sebutlah pada ataupun tuan guru kita ni, dia akan sebut secara tafsil, secara panjang lebar, secara wagi dalil tu. Dan mustahil apa pada kata wajib. Bila atas ini baca mula lah. Maka tiada membenar akal akan bahawa dijadikan seseorang akan utusannya Allah yang patut dengan ini maqam, melainkan bahawa mustahil, yakni istihalah begitu. Mustahil nak dengan istihalah. Istihalah pada diri utusan tu. Orang-orang yang dilantik sebagai utusan tu lawan-lawannya yang wajib tu. Lawan-lawannya perkara tu lah, ataupun lawannya wajib tu. Mustahil, yang istihalah lah lawannya. Tu. Dan harus atau dia kata wajib lagi ni. Atau dia kata wajib. Dan harus baginya, bagi utusan tu, bagi seorang yang dilantikkan sebagai utusan Allah tu, satu perkara yang lagi akan datang sebutnya perkara. Tu. Jadi kalau kita capur 4 wajib,
4 hak mustahil masuk atas jalan istihalah, 1 hak haruh. Hak tu bersangkut paut dengan Nabi. Hak kita sebut Muhammadur Rasulullah tu. Jadi kalau kita kira-kira, jadi dapat 9 perkara. Maka pada sebut maka 9 perkara itu. Mana 9 perkara itu? Start daripada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil masuk atas jalan istihalah, dan 1 hak haruh tu. 4 sifat tu wajib dengan syarak, yakni dengan sebab syarak. Dengan di sini jadi dengan sababiah. Ni isyarat wajib ni bukan wajib pada akal, yakni wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqadnya mukallaf. Yakni wajib kita i'tiqad. I'tiqad dalam hati. Apa maksud i'tiqad? Yakni pegang kemah dalam hati. Sehingga kalau seorang mukmin tu, seorang yang berakal tu, dia tidak i'tiqad dalam hati dia, maka boleh jatuh kepada kufur dan juga berdosa. Lagu tu. Dan belajarnya atas berkata mana dah? Dan belajarnya atas berkata i'tiqad. Tu. Maka 9 perkara itu wajib dengan syarak, yakni dengan sebab syarak atas mukallaf. Wajib apa? Wajib belajar. Yakni wajib kita pergi belajar sehingga kita tahu. Lepas tahu tak wajib dah belajar. Ini. Sehingga tahu je. Sehingga tahu dan kita boleh i'tiqad dalam hati kita. Dan mengetahuikan dia. Atah pada kata. Atah mana ni? Atah pada kata mengiktikad lah. Tu. Wajib dengan sebab syarak tu atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Wajib mengetahuikan dia. Wajib mengetahuikan dia perkara hak bersangkut paut dengan Rasul tu. Tu. Wajib mengetahui, yakni dengan belajar lah. Tidak dapat tidak, kita ni mesti belajar nak tahu. Tu. Tahu tu pula dengan, yakni hal keadaan mengetahui itu dengan dalil. Dengan jadi hal lah. Hal keadaan mengetahui itu dengan dalil. Dengan dalil-dalil. Mesti daripada dalil-dalil. Sebab ilmu ni ilmu yang tak boleh nak kita nak taklid. Dalam belajar bolehlah nak taklid. Tapi luar daripada belajar tak boleh nak taklid. Man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tu. Barang siapa yang taklid dalam ilmu akidahnya imanuhu, maka imannya itu lam yakhlu min tardidi, tak selamat daripada taraddud, daripada berpapah, daripada syak wasangka gitu. Jadi tidak dapat tidak kita kena mengetahui serta dalil. Tahu dengan dalil. Faham ni? Tahu dengan dalil. Tu. Nak tahu dengan dalil tu pula mesti belajar. Belajar tu pula mesti berguru. Tak boleh baca seorang, beli buku kedai baca seorang, tak boleh. Sebab apa? Tu disebut, ulama-ulama kita sebut, man akhadha ilmal aqaidi minal kutubi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Man akhadha, barang siapa, man akhadha ilmal aqaidi, barang siapa yang mengambil ilmu akidah, minal kutubi, daripada kitab-kitab, bila syaikhin, tanpa ada guru, dakhalat fi qalbihi, maka akan masuk di dalam hatinya al-awhamu, yakni segala waham akan masuk dalam hati dia. Tu. Jadi ilmu ni tidak dapat tidak, kena belajar, kena berguru. Bukan setakat baca seorang. Kalau baca seorang boleh, dengan syarat kita telah mahir, gitu. Nak baca seorang boleh tak? Boleh. Dengan syaratnya kita telah mahir. Kalau kita tak mahir lagi, wajib belajar dengan berguru. Sebab ada juga 2, 3, 4 orang bodoh yang kata, padahal ustaz tak boleh nak baca sikit buku akidah. Boleh baca dengan syarat mu tahu. Mu ada asah. Bolehlah nak baca. Kalau mu tak pernah belajar dengan guru, tak pernah belajar dengan ustaz-ustaz mana, tiba-tiba pergi baca buku seorang. Tu. Syaitan lah tok guru dia. Tu. Mula sesatnya. Ni baca seorang mula jadi sesat. Habis. Tu habis.
tahu dengan dalil dan mengajar, atau pada kata i'tikad lagi tu, atau pada kata i'tikad tu. Maka sembilan itu wajib dengan syarat atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Wajib mengajarkan dia sembilan perkara tadi tu. Hak besar kau paut dengan Rasul tadi tu. Mengajar akan orang-orang yang di dalam perintahnya, orang-orang tu. Mengajar tu pula dengan tafsir, takluk pada kata mengajar. Mengajar dengan tafsir, yakni dengan hurai panjang lebar. Habis itu. Habis betis itu. Lepas tu Quran kata pula, maka 4 perkara yang wajib dan 4 juga lawan-lawannya yang wajib tu. Lawan tu daripada yang mustahil itu dinyatakan dia mana? Dia 4 perkara yang wajib tu, ataupun dinyatakan dia perkara tu dengan segala dalilnya apa ni? Nya perkara. Dengan segala dalilnya perkara. Jadi 4 sifat ataupun 9 sifat yang bersangkut paut dengan Rasul ataupun dengan Nabi tadi tu bukan tertentu pada Nabi kita saja. Tapi Nabi lain pun gitu juga. Maksudnya 9 sifat yang lagi kita akan belajar ni, tu apa, ada pada tiap-tiap diri orang yang menjadi utusan Allah Ta'ala tu. Ada pada tiap-tiap diri seorang Nabi tu. Hai ni. Tu bukan hanya pada Nabi kita tak. Tapi ada pada tiap-tiap diri seorang Nabi, seorang utusan tu. Hai ni. Jadi apa beza Nabi dengan Rasul? Pula ada pertanyaan pula ni. Contohlah kalau ada pertanyaan, apa beza Nabi dengan Rasul? Sebenarnya berlaku khilaf lah. Di kalangan ulama-ulama usuluddin kita ada khilaf bahawa Nabi tu 3 kaul. Perbezaan Nabi dan ada 3 kaul. Kaul yang pertama mengatakan Nabi dan juga Rasul itu tidak ada beza. Nabi dan Rasul tidak ada beza. Tu ada juga yang kata Nabi ni ada juga yang kata Nabi ni dan Rasul ni tidak ada beza. Okey, itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi kata Nabi dan juga Rasul ni tidak ada beza. Nabi ialah Rasul, Rasul ialah Nabi. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan bahawa Nabi itu adalah seorang lelaki yang diutuskan wahyu. Nabi itu adalah seorang lelaki yang diutuskan wahyu, yang diberikan wahyu. Gini. Nabi ni atas kaul kedua ni, Nabi ni seorang lelaki yang meneruskan wahyu Rasul terdahulu. Jadi Rasul ni adalah orang yang diberi wahyu baru, tapi Nabi ni adalah orang yang meneruskan wahyu daripada Rasul sebelum. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang ketiga yang kita nak pegang ni, ataupun pendapat ni masyhur lah di dalam Asy'ariyah, dalam ahli sunnah kita. Mana? Nabi dan juga Rasul ni dia umum khusus. Mana? Tiap-tiap Nabi, tiap-tiap Rasul tentu Nabi, tapi tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Dia umum khusus dia panggil. Jadi Nabi-Nabi tu ni kaul yang masyhur lah, kaul yang rajih juga lah, kaul yang masyhur. Bila sebut Nabi, Nabi-Nabi tu insanun hurrun zakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa illam yu'mar bi tablighihi, gitu. Insanun hurrun, Nabi ni bila sebut Nabi, insanun hurrun, seorang manusia, hurrun yang merdeka, zakarun, daripada laki-laki, uhiya ilaihi, yang diwahyukan ke atas kepada Nabi tadi tu, bi syar'in, dengan syarak, wa illam yu'mar bitablighi, dan jikalau tidak diperintahkan untuk menyampaikannya sekalipun. Jadi Nabi ni seorang laki-laki yang merdeka, yang diberikan wahyu kepada dia dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, gitu. Dah Rasul pula, apa makna Rasul? Rasul insanun hurrun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umiru bi tablighihi, gitu.
Tak ingat tadi. Insanun adalah seorang manusia, hurrun yang merdeka, zakarun laki-laki, uhiya ilaihi yang diberikan wahyu ke atasnya, bisyar'in wahyu dengan syarak, wa umir wa umiru bitablighihi dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi Nabi ni orang yang Allah Ta'ala beri wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi di atas kaul yang ketiga ni, kaul yang masyhur ni, iaitu Nabi dan Rasul ni, bezanya Nabi itu ialah orang yang diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, manakala Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikannya, gitu. Jadi tu ubik kaedah lagu mana? Kullu rasulin nabiyyu wa laisa kullu nabiyyin rasula. Gitu. Kullu rasulin nabiyyu, adalah bermula tiap-tiap rasul itu nabi, wa laisa kullu nabiyyin wa rasula. Tu. Dan bukanlah tiap-tiap nabi itu rasul. Tu. Jadi ada dulu kan, hak mari kata apa? Hak mari dulu hak di tanah Melayu kita ni lah, hak di Malaysia kita ni, hak dakwa kata dia nabi tu. Dia nabi tu. Dia kata saya nabi. Tapi saya bukan rasul, saya nabi aja, dia kata. Salah. Dia kata nabi kan. Dia kata nabi. Dia kata apa? Saya ni bukan rasul, saya ni nabi, saya ni rasul, dia kata. Saya bukan nabi. Pelik lah kaedah. Nampak situ dia bodoh. Nampaklah bodoh. Sebab apa? Kata dah kan, bila sebut kullu rasulin nabiyyu, tiap-tiap rasul ni ialah nabi, wa laisa kullu nabiyyan rasula, dan bukanlah tiap-tiap nabi itu rasul. Tapi orang tu mengaku apa? Saya ni rasul. Saya ni rasul bukan nabi. Salah dah lah. Sebab apa? Wa laisa kullu nabiyyin rasula. Tu. Dia guna dalil kot, dia guna ayat Quran juga. Dia kata tengok dalam Quran tu, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia baca ayat Quran kan? Dia kata, tengoklah, maka Muhammadun, bukanlah Nabi Muhammad tu aba, tu bapak, ahadim min rijalikum, daripada seorang kamu, walakin, akan tetapi, Rasulullah, akan tetapi Nabi itu ialah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, ini penyudah bagi segala nabi. Diguna dalil tu dia kata, tengok Nabi Muhammad ni jadi penyudah bagi segala nabi, tak jadi penyudah bagi segala rasul. Nampak saya tidak faham. Bila Quran sebut wa khataman nabiyyin, wa khataman nabiyyina, bila Quran sebut penutup, khatam, pengakhiran bagi segala nabi, maksudnya apa? Yang ni pengakhiran juga bagi segala rasul. Sebab apa? Sebab nabi itu lebih umum daripada rasul. Rasul tu khusus, nabi tu umum. Faham ni? Tiap-tiap rasul tentu nabi, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Tapi dia boleh dakwa kata apa? Saya rasul, dia kata. Saya bukan nabi. Nipu dah lah tu. Faham ni? Tu. Abi. Tu. Maka pertama. Tengok dia kata. Pertama wajib. Mana dah? Pertama sidqun. Siddiq. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah. Pada kata musannif, pertama siddiq. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.